Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu pelihara diri dan keluarga daripada api neraka. Pelihara diri, jaga diri, lindungi diri dan keluarga daripada api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qailil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi tanda syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Sama-sama kita dapat hadir dan sama-sama kita berkumpul dan sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada pagi yang mulia ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada pagi ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat di dalam surah At-Tahrim, surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, juzuk yang ke-28, ayat yang ke-6, juzuk yang ke-28, muka surat 560, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Sadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu pelihara diri dan keluarga daripada api neraka. Pelihara diri, jaga diri, lindungi diri dan keluarga daripada api neraka. Baik. Menerusi ayat ini tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan seruan kepada kita orang-orang yang beriman. Dan seruan ini merupakan seruan yang terakhir daripada 89 seruan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. 89 ataupun 90. Dan ini merupakan seruan yang terakhir yang ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan dalam ayat ini tuan-tuan? Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk perintah kepada kita. Allah Ta'ala datangkan bentuk perintah kepada kita orang-orang beriman. Apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita memelihara diri kita, sudah tentu. Bukan setakat diri kita tuan-tuan, beserta dengan keluarga kita. Daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan keluarga kita, saya dengan tuan-tuan, begitulah tuan-tuan ni. Bukan setakat kita ni nak bertemu di dunia sahaja, akan tetapi kita berniat dan bertekad insya-Allah kita akan bertemu sekali lagi, iaitu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Waquduhan nas wal hijarah. Yang mana bahan bakar api neraka ini tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, terdiri daripada manusia dan juga batu berhala. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan bahan bakar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, terdiri daripada manusia dan juga batu berhala. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikat yang menjaga api neraka ni tuan-tuan, sifatnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijaga dan dikawal. Jaga, kawal lagi oleh malaikat. Sifatnya yang keras dan kasar layanannya. Allahu Akbar. Malaikat apa? Malaikat siapa? Malaikat mana tuan-tuan yang menjaga neraka ni? Malaikat Malik. Malaikat Malik. Sifatnya
keras, kasar layanannya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tuan-tuan sekali-kali tidak menderhakai Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada mereka. Ini tugas malaikat seperti mana yang kita maklum. Dulu, kini dan selama-lamanya. Tak bertukar. Malaikat Malik diperintahkan oleh Allah jaga syurga, jaga neraka, itulah tugas dia sampai dulu, kini dan selama-lamanya. Begitu juga malaikat Ridwan kan, yang menjaga syurga dulu, kini dan selama-lamanya. Dan mereka ni tidak ada namanya pertukaran di antara tugas mereka ini. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak menderhakai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka tetap melakukan segala yang diperintahkan. Baik, dalam ayat ini tuan-tuan, ada beberapa pandangan daripada mufassirin mengenai dengan qu anfusakum wa ahlikum narah ini. Seperti mana yang disebut oleh Ibnu Katsir, ataupun Ibnu Abbas menyatakan dalam apa yang disebut oleh Ibnu Katsir, iaitu di antaranya ialah kita sentiasa mengajak keluarga kita supaya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan yang boleh menyelamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hidup kita tuan-tuan begitulah. Kita sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, malah kita ajak kita punya keluarga sekali. Dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala ini terlalu luas konteks maknanya. Semayang ingat Allah, puasa ingat Allah, baca Quran ingat Allah, berzikir ingat Allah. Apa saja yang kita buat, pastikan kita jangan tinggalkan kita punya family bersama dengan apa yang kita lakukan. Itu yang kita sebut awal tadi. Kita nak jumpa mereka ini di dunia kita jumpa mereka, alhamdulillah, bukan setakat terhenti hanya setakat di dunia, malah kita akan jumpa juga sekali lagi kita dan keluarga kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan Ada juga ulama yang mengatakan bahawasanya seperti tabi'in, seorang tabi'in Muqatil mengatakan bahawasanya seseorang itu perlu mendidik diri dia terlebih dahulu. Kena mendidik diri dia dulu. Jangan sampai kita nak ajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang kita tak buat. Biasanya begitulah, orang akan kata, ayah pun tak semayang, macam mana nak suruh saya? Ayah pun tak puasa, macam mana nak suruh saya? Biasa itulah kadang jawapan yang diutarakan. Kalau kita tak buat melakukan perkara itu terlebih dahulu. Jadi Muqatil ini, tabi'in mengatakan bahawasanya kita kena didik diri kita dulu, dan barulah kita akan mendidik kita punya keluarga, yang mana perintah ini kepada mereka untuk sentiasa mereka melakukan kebaikan, dalam masa yang sama mereka daripada melakukan kejahatan, amal ma'ruf nahi mungkar. Ada juga ulama yang mengatakan seperti, ataupun tabi'in mengatakan seperti Ad-Dhahak, mengatakan bahawasanya seorang Muslim itu dia kena mengajar kepada keluarga dia. Dalam konteks kekeluargaan ini, ketua keluarga, suami, begitulah, mengajar kepada isteri dan anak-anaknya mengenai dengan agama ini. Jika kita tak mampu untuk nak mengajar kita punya keluarga, maka kita kena beri kebenaran kepada mereka untuk mereka keluar belajar agama. Kalau kita tak mampu, maka kita kena beri peluang kepada mereka untuk mereka menimba ilmu agama di luar, di masjid ke, di surau. Ini tuan-tuan yang disebut tadi, kita mengajar mereka asalnya, akan tapi ada setengah daripada kita mungkin boleh mengajar, tak ada masa pula mungkin, ataupun memang dia tidak boleh mengajar agama kepada keluarga dia, dan dalam hal ini tuan-tuan, kita kena beri peluang kepada mereka, ataupun panggillah ustazah datang ke rumah mendidik anak, mendidik isteri. Dan mata pelajaran agama juga perlu kita tengok. Jangan kita fokuskan hanya kepada ilmu Al-Quran semata-mata, tajwid semata-mata, malah kita kena tambah dengan ilmu-ilmu ras dalam agama ini.
fiqahnya, tauhidnya, dan tasawufnya. Ini tuan-tuan di antara ilmu teras yang perlu difahami oleh kita dan juga keluarga kita saat kita mendidik mereka ini ke arah kebaikan. Dan juga perkara-perkara yang sunat juga perlu kita sentiasa ingatkan. Alhamdulillah, saya baca setiap tadi skrin, ada buka puasa Isnin Khamis, bermula bulan Rajab ini, Alhamdulillah. Ini di antara satu momentum baik lah, untuk kita buat. Untuk kita latih diri kita sebelum kita nak bertemu di bulan Ramadan. Jadi saat kita nak berpuasa ni tuan-tuan, jangan lupa ajak keluarga sekali puasa, kalau boleh ajak anak-anak. Yang penting kita ajak. Jangan sampai besok di akhirat kelak mereka mendakwa, suami tak pernah nak ajak, ayah tak pernah nak ajak buat kebaikan, ayah buat kebaikan sendiri-sendiri. Ini kita tak nak besok tuan-tuan apabila ada dakwaan-dakwaan besok di akhirat kelak kepada kita. Yang penting ajak. Yang penting jom. InsyaAllah. Dan juga perkara yang berkaitan dengan kehidupan ini. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Nasir Alwan dalam kitab dia, Nasir Alwan dalam kitab dia, Tarbiyatul Aulad fi Islam. Mengenai dengan tarbiyah anak-anak ini dalam agama, dalam Islam ini, di antaranya dia mengatakan bahawasanya pertama sekali kita nak didik keluarga kita ini, pertama sekali iaitu dengan ikatan akidah. Ikatan akidah, kepercayaan. Ini perlu dalam konteks kehidupan ini. Akidah perlu dititik beratkan terlebih dahulu, bukan kepada keluarga saja, malah kepada diri seseorang itu. Akidah kena kuat. Dan yang keduanya ialah ikatan kerohanian. Akidah dan nampak macam mantap, lepas tu kita tambah pula dengan yang nama ikatan kerohanian. Kita sebut tadi sembahyang, puasa, zakat dan seluruh amal-amal soleh yang lain. Selepas daripada itu, barulah kita masukkan mengenai dengan ikatan pemikiran kepada keluarga kita. Ilmu akidah mantap, kerohanian mantap. Dalam masa yang sama, akidah atau ikatan pemikiran ini juga perlu diterapkan dalam keluarga. Sebab pemikiran-pemikiran ini tuan-tuan, ada pemikiran-pemikiran yang songsang, yang jauh daripada agama. Pemikiran-pemikiran barat yang Masya Allah, yang jauh menyimpang daripada agama kita, yang masuk dalam pemikiran seseorang. Jadi kita kena beritahu anasir-anasir yang jahat ini, anasir-anasir yang tak baik ini, supaya anak-anak ni faham. Ada tuju ni. Dalam TV-nya, dalam ikutlah, dalam dunia gadget hari ni kan macam-macam. Ini perlu kita ingatkan kepada mereka mengenai dengan pemikiran-pemikiran luar yang masuk dalam masyarakat. Baik. Dalam hal ini tuan-tuan, kata ulama, apakah perkara yang boleh melindungkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kita juga nak tahu apakah perkara yang boleh melindungkan diri kita, yang boleh menjauhkan diri kita daripada api neraka. Jadi ulama tuan-tuan, dia telah menyusun perkara ini menerusi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersandarkan daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah beriman dan beramal soleh. Ini di antaranya lah tuan-tuan, beriman dan beramal soleh. Ini di antara yang disebut oleh ulama mengenai dengan bagaimana nak hindar diri kita dan keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan apa yang disebut oleh Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Ini dalam suratul Kahfi ayat yang ke-110. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal saleh, kanat lahum jannatul firdaus, disediakan bagi mereka yang namanya, Allahu Akbar, syurga firdaus. Syurga firdaus ni tuan-tuan tingkatan yang paling tinggi. Mudah-mudahan tuan-tuan kita doa kepada Allah, kita bertemu di sini insya-Allah. Firdaus, yang mana tempat ini tuan-tuan kekal abadi di dalamnya. Seperti mana yang kita maklum. Menerusi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, seseorang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga ni tuan-tuan,
insya-Allah dia tidak akan keluar dari tempat ini. Dia akan kekal abadi. Dia akan kekal abadi. Adapun mereka-mereka yang dimasukkan oleh Allah Taala dalam neraka ni ada beberapa keadaan, ada dua keadaan. Yang pertama, dikekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Iaitu apa tuan-tuan? Dia telah melakukan yang namanya syirik ataupun mempersekutukan Allah Subhanahu Taala. Jadi bahayanya syirik ini memang cukup bahaya. Di dunia mungkin tak rasa, akan tapi di akhirat besok dia akan kekal abadi selama-lamanya, tak keluar-keluar. Tak keluar. Satu golongan lagi, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam neraka. Dan ini tuan-tuan bergantung kepada kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan atas dunia. Jadi kalau dia buat terlalu banyak dosa yang dalam dunia ini, maka makin lamalah dia duduk dalam neraka. Ada orang kata, tak apalah ustaz, yang penting keluar. Betul, dia satu ketika dia akan keluar juga. Jangan diminta bang. Jangan diminta, tak apalah ustaz. Neraka pun neraka lah, yang penting ujungnya masuk syurga. Ini bukan penjara Sungai Buloh tuan-tuan ni. Ini bukan penjara Kajang ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka ni tuan-tuan, la yamutu fiha wa la yahya, tidak ada kerehatan dan tidak ada kesenangan. Tak ada. Sentiasa diseksa dan terus diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak macam penjara. Penjara ada makan satu hari 3 ataupun 5 kali kan. Ada waktu tidur, ada waktu main bowling, ada main sepak takraw, ikutlah. Maksudnya ada juga kerehatan, kemudahan yang boleh diambil saat dipenjarakan itu. Akan tetapi neraka ni bukan begitu. Sentiasa diseksa. Sentiasa bang. Tidak ada kerehatan. Ini tuan-tuan yang disebut bagaimana gambaran api neraka Allah Ta'ala ini cukup mengerikan. Cukup mengerikan. Cukup mengerikan. Seperti mana yang juga disebut oleh Nabi SAW. Gambaran neraka ni tuan-tuan. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, Muslim At-Tirmizi. Bagaimana saiz bahu orang yang berada dalam neraka ini, saiz dia punyalah besar. Perjalanan 3 hari dengan menggunakan kenderaan yang laju. Cuba tuan-tuan bayangkan. Jarak yang ditempuh selama 3 hari dengan menggunakan kenderaan yang laju. Tuan bawa lah apa namanya, GTR ke, Bugatti ke, Ferrari ke. Tuan-tuan bawa lah selaju mana yang mungkin. Speed lah 300 km sekalipun. Daripada sini, Suruhanjaya agak-agak sampai mana bang? 3 hari perjalanan. Agak-agak berapa ribu kilometer. 3 hari perjalanan dengan menggunakan kenderaan yang laju. Allahu Akbar. Itulah saiz bahu mereka yang ada dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Giginya kata Nabi SAW, gigi, bukan gigi, gerham dia. Sebesar gunung Uhud. Bang, gunung Uhud, kita tengok kubah ni pun dah besar bang. Berlipat-lipat kali gunung Uhud besar je. Dan kulit pula orang yang berada dalam neraka ni tuan-tuan, kulit dia setebal 3 hari perjalanan. Kalau kita jalan daripada Perlis sampai ke Johor, itu pun tuan-tuan lebih kurang dalam 800 km ataupun lebih kurang begitu 800 hingga 900 km. 800 km jarak tu mengikut tebal kulit pun dah, Allahu Akbar. Punya tebal. Sebab apa Allah Ta'ala mencipta neraka sebegitu rupa tuan-tuan. Sehingga kan dia punya tubuh badan yang begitu besar, jarak bahunya, giginya, kulitnya. Sebab api neraka ni tuan-tuan, ada 70 bahagian yang disebut oleh Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Imam Malik dan dalam kitab Muwatta'nya. Mengenai dengan bagaimana api yang ada kat dunia ini merupakan satu bahagian daripada 70 bahagian yang masih ada lagi di dalam api neraka Allah SWT. Yang satu bahagian ni pun
Panasnya ya Rabbi. Panas tak panas tuan-tuan? Panas. Saat kita berada di luar, di luar. Di luar pun sekarang tuan-tuan lebih kurang dalam 30 hingga 35 darjah Celsius. Kita tak tahan duduk selama lebih kurang setengah jam pun tak tahan duduk kat luar. Panas. Haba bang, panas. Air menggelegak. Air yang menggelegak tuan-tuan, berapa darjah Celsius? 100 darjah Celsius. Air gelegak tu. Boleh minum ke bang? Tak boleh minum. Terlalu panas. Itu baru satu bahagian. Mayat yang dibakar tu tuan-tuan. Mayat yang dibakar. Berapa kepanasan dia bang? 800 hingga 1000 darjah Celsius. Bakar mayat. Kurang daripada sejam jadi abu bang. Allah, panasnya api dunia ni bang. Bagaimana? Panas yang di akhirat kelak yang berlipat-lipat kali ganda kepanasannya. Dengan kepanasan dunia ini. Baik. Jadi beriman dan beramal soleh ini tuan-tuan. Yang dikatakan beriman ini yang mudah kita nak faham iaitu iqrar bil lisan, tasdik bil qalbi, af'al bil jawarih. Yang dikatakan beriman di sini ialah kita kena iqrar bil lisan. Kita kena buat perakuan dengan lidah kita. Alhamdulillah. Dah kita laksanakan perakuan ini dengan lidah kita. Tak cukup dengan perakuan dengan lidah. Tasdik bi qalbi. Iaitu kita kena membenarkan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita ucapkan ini hasil daripada apa yang ada dalam diri kita. Kena sama. Kena sama beriman kepada atau beriman kepada rukun iman yang sebenarnya. Jangan dalam kata lain, luar kata lain. Seperti mana sifat orang-orang munafik ini. Sebab orang munafik ni tuan-tuan, dalam kata lain, luar kata lain. Contoh dalam peperangan Uhud. Asalnya mereka sama-sama nak berjuang dalam peperangan Uhud. Dan saat peperangan itu bermula, maka kita melihat ramai di kalangan mereka ini berpatah balik daripada peperangan. Ini namanya orang-orang munafik ni. Dia kata beriman tapi dalam jiwa dia sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam beriman, luar beriman dan juga af'al bil jawarih. Dan seluruh anggota kita ini perlu beriman juga. Sama. Mata beriman ini tidak melihat perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Telinga pun beriman, tidak mendengar perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak seseorang. Kena jaga telinga pun kena beriman, kena jaga. Macam mulut tadi, macam dalam hati tadi. Mulut kena beriman. Jangan sampai memanggil cakap tak ada insurans. Mulut tak ada insurans. Istilah hari ni orang kata. Istilah hari ni orang panggil mulut tak ada insurans. Mulut tak ada insurans. Laser je nak cakap ikut dan je. Jadi mulut kita ni kena insuranskan dulu. Supaya kita hanya bercakap perkara-perkara kebaikan. Itu yang kata pepatah tuan-tuan, terlajak perahu boleh berpatah balik. Kalau terlajak kata, naas padahnya. Ini bahayanya kata-kata ini. Dia boleh melekat dalam diri seorang sampai bila-bila. Jadi sebelum kita nak berkata-kata, fikir-fikirkanlah. Tangannya, kakinya, kehormatannya. Ini semua tuan-tuan, yang dikatakan af'al bil jawarih ini, pastikan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga beramal soleh. Apa makna beramal soleh? Segala perbuatan yang diredai oleh Allah. Nah, alhamdulillah. Kita dah buat ni semua dah. Alhamdulillah. Yang beriman pun kita dah lakukan. Alhamdulillah. Jadi syarat yang pertama dah ada dalam hidup kita. Mudah-mudahan bang. Yang penting kita maintain. Beriman ini tuan-tuan, kepada Allah ini, merupakan semulia-mulia hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitan kita dengan Allah ini disebabkan keimanan. Dan keimanan ini merupakan semulia-mulia hubungan. Apabila hubungan kita dengan Allah disebabkan oleh keimanan ini, kita kena jaga. Kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Macam kita melihatlah orang berada dekat luar sana.
Yang masih jauh dengan agama, masih jauh dengan rumah Allah, masih jauh dengan agama Islam. Iman mereka ini tuan-tuan makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh. Sebab apa? Tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan, pastinya dia akan datang. Sebab kita ada hubungan inilah. Habis disebut hayya ala solat, kita mari ke masjid bang. Kita datang ke masjid sebab kita nak jaga hubungan kita dengan Allah ni. Bukan mudah bang. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kata Allah Ta'ala, kami muliakan anak Adam ini. Sebab apa Allah Ta'ala muliakan anak Adam ini? Rupanya tuan-tuan, anak Adam ini, itu makhluk yang bernama manusia ini, merupakan semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala atas dunia ini, berbanding makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Gunung, ganang, planet-planet, lautan, binatang. Nak dibandingkan keseluruhan yang kita sebut tadi, makhluk-makhluk tadi, dengan namanya makhluk manusia ini, manusia yang paling mulia. Allahu Akbar. Untunglah tuan-tuan, namanya manusia ini, Tapi keuntungan itu, pastikan yang namanya tadi, kaitan keimanan kita kepada Allah. Sebab semulia-mulia yang ada dalam jiwa kita ini, ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, iman kena jaga. Iman seperti mana yang tuan-tuan tak maklum, dia kejap naik, kejap turun. Betul eh? Naik, turun. Macam perbatah. Ataupun kata-kata Arab mengatakan bahawasanya iman kal ghawasah. Jangan jadi iman seperti kapal selam. Jangan jadi iman macam kapal selam. Tuan-tuan tahu kan sifat kapal selam ni? Dia berada kat bawah jauh lebih lama berbanding duduk kat atas. Iman begitu juga. Jangan duduk lama-lama kat bawah. Nanti jauh dengan Allah. Iman ini sentiasa kita kena zahirkan. Kita kena orang panggil, kita sentiasa hidupkan. Baru dia hidup bang. Kalau kita mati kan, maka dia akan tenggelam. Takut tenggelam selama-lamanya. Jadi iman perlu dijaga dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh. Baik. Itu yang pertama. Yang mudahnya kita nak sebut mengenai dengan perkara ini. Yang keduanya, perkara yang boleh menghindarkan diri kita daripada api neraka ni apa tuan-tuan? Bersedekah. Allahu Akbar. Alhamdulillah tuan-tuan, kita orang Malaysia ni bersedekah ni cukup hebat lah. Cukup hebat. Orang luar datang pun minta derma kat kita. Saya tak jumpa lagi lah tuan-tuan, pelajar-pelajar kita minta derma dekat Pakistan, dekat Bangladesh dia belajar. Masya Allah. Kekuatan kita derma ni memang cukup hebat. Setakat ni tak ada lagi majlis, tak ada lagi masjid ke surau yang muflis lah bang. Memang muflis, walaupun COVID-19 itu datang, masih boleh maintain dengan derma orang ramai ini. Ini kita punya roh, spirit kekuatan kita umat Islam. Susah-susah macam mana pun kita bagi juga tak banyak, sikit. Rupanya menderma ini tuan-tuan, boleh menghindarkan diri kita daripada api neraka Allah Ta'ala ini. Riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Nabi SAW menyatakan, ittaqun nar, takutlah kamu, jagalah diri kamu daripada api neraka dengan apa tuan-tuan? Walau bisyiqqati tamratin, walaupun hanya dengan kamu bersedekah separuh daripada buah tamar. Bang, sebiji buah tamar berapa ringgit bang? Saya pun tak kira lah berapa ringgit, tapi agak-agak berapa bang? Ini buah korma, buah tamar yang biasa-biasa punya. Katakanlah satu biji RM1 lah. Boleh? Yang ni separuh. Kalau separuh itu harganya RM1 sekalipun, Allahu Akbar. Terlalu kecil sebenarnya. Dengan terlalu kecil itulah sebenarnya boleh menghindarkan diri kita daripada api neraka. Nah, kalau kita menyumbang jauh lebih besar, Allahu Akbar. Sebab apa Allah Ta'ala letakkan benchmark ni kecil lah tuan-tuan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak melihat umat Islam ni tiada seorang pun terkecuali dalam hal menderma ini. Jangan kita sangka benda kecil. Alamak, saya bukan kaya macam dia. Dia boleh lah bagi puluh-puluh ribu. Pada kaya, saya miskin. Awak miskin, awak bagi apa kepada agama ini? Takkan tak boleh menderma 50 sen
50 sen bang. Wallahualam Ustaz, saya 50 sen pun susah. 5 sen boleh 5 sen. Derma ni bang, walaupun sekecil mana lah bang, jangan pandang rendah. Allah Ta'ala sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ni bagi mereka yang kata, aku nak tunggu macam dia kaya baru aku bagi. Tak payah. Mana yang ada, nyumbang lah. Gaba poket kita ada 50 sen je. Bagilah 50 sen. Itu yang ada waktu tu kan. Nanti tengah hari bagilah lain. Barang siapa yang beramal buat kebaikan walaupun sebesar zarah, lebih kecil daripada atom, nah, khairan yarah, akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Walaupun lebih kecil daripada atom derma yang kita bagi. Derma ini tuan-tuan kita dah bincang bulan lepas. Berbagai-bagai caranya kan. Tak boleh bagi duit, bagi harta, tak boleh bagi duit, bentuk duit, bagilah benda. Benda pun tak boleh bagi, bagilah tenaga untuk agama ini. Tu kata boleh Samarkandi, kalau kita tak boleh bagi harta, kalau tak boleh kita bagi duit, jangan kita duk nanya orang lain. Jangan kita duk nanya orang lain. InsyaAllah tuan-tuan, sekecil mana pun insyaAllah boleh menghindarkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. 2 dah kita boleh buat insyaAllah. Dan yang ketiganya, iaitu memberi makan kepada orang yang lapar. Saya tahu tuan-tuan ni lapar, saya pun lapar ni, nak tunggu sarapan pagi ni. Yang dimasukkan lapak ni sini tuan-tuan, lapak ni, lapak tu. Bukan dimaksudkan lapak di sini seperti mana yang saya sebut tadi, saat kita lapar, iaitu memberi makan kepada orang yang lapar, itu orang yang sangat memerlukan makanan itu. Seperti fakir dan miskin, mereka-mereka yang dalam kategori yang susah untuk mendapat makanan. Ini kita boleh usaha lah tuan-tuan, kat mana saja yang boleh kita menyumbang, yang namanya orang yang lapar ini, kita berilah bantuan kepada mereka. Nah, kita dah sediakan, seingat di sini pun dah ada yang namanya food bank. Nah, itu di antara faktor yang boleh menyumbang secara langsung kepada mereka-mereka ini. Nabi SAW sebut, wa at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Ujung ayat itu, ujung hadis itu. Bukhari, Muslim dan juga Ahmad. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, berilah makan kepada orang lapar. Ujung hadis ini, tadkhulul jannah, masuk syurga dengan keadaan selamat. Allahu Akbar. Usahalah tuan-tuan dalam hidup kita, carilah mereka-mereka yang lapar ini. Dalam keadaan apa? Dalam cara macam mana sekalipun. Ada orang sanggup pergi cari gelandangan, betul kalau di Kajang tu, gelandangan, cari bawa makanan waktu malam bagi. Gelandangan di Kuala Lumpur, di mana? Di Masjid Jamek Kuala Lumpur tu. Ya Rabbi, setiap malam kalau kita tengok gelandangan ni keluar, duduk dekat simpang-simpang, koridor-koridor, kedai dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan yang boleh kita usahakan, ada sebahagian daripadanya bawa makanan. Pergi mana tuan-tuan? Lorong Haji Taib. Lorong Haji Taib. Bawa makanan bawa makanan jangan pergi sesaja. Jangan pergi sesaja, bawa makanan. Menyumbang 4 and 4, bawa truk 4 and 4 bagi makan. Ini usaha tuan-tuan untuk kita nak cari syurga ini yang boleh kita buat dalam hidup kita ini, insya-Allah. Dan yang keempatnya, insya-Allah 3 boleh buat 4, insya-Allah memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan istighfar. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang pernah buat kejahatan, buat maksiat, duk menanya dulu, kemudian lani, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa yang pernah dia buat, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun. Banyak Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa dia. Dengan menghapuskan dosa ini, itu dengan cara, di antara lain ialah memperbanyakkan istighfar. Dan dulu buat kejahatan, lani nak balas balik apa yang pernah kita buat, di antaranya membanyakkan istighfar. Kata Hasan Basri tuan-tuan, dengan kita memperbanyakkan istighfar ini sebenarnya, kita tak tahu bilakah keampunan Allah itu akan turun bang. Betul, kita tak tahu. Jadi memperbanyakkan istighfar ini saat kita duduk, saat kita berada dekat luar. Di mana saja kita berada ni bang, jangan
tinggal namanya istighfar itu. Jangan tinggal. Latih diri, lidah ini dengan sentiasa mengucap istighfar. Dalam kitab istighfar ni tuan-tuan, ada istighfar yang terbaik. Oh ada. Yang terbaik yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Penghulu segala istighfar. Macam hari lah. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Istighfar ini ada namanya penghulu. Yang ini disebut secara direct oleh Nabi SAW. Menurut satu hadis Bukhari, Tirmizi, Nasa'i dan dalam kitab Musnad. Mafhum hadis ini yang boleh saya sebut, siapa yang ucap pada waktu pagi, meninggal, kata Nabi, sebelum petang, masuk syurga. Petang dia baca, sebelum malam tidur, meninggal, masuk syurga. Allahu Akbar. Kita nak latih saja bang. InsyaAllah. Sayyidul Istighfar. Sehingga dalam kefahaman tuan-tuan, sehingga tuan-tuan dah mungkin hafal, ataupun mungkin tahu tapi baru nak bermula, alhamdulillah tak jadi masalah. Boleh kita dapatkan di mana-mana Sayyidul Istighfar ini. Tuan-tuan boleh download. Penghulu segala istighfar. Baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' wa a'udzubika min syarri ma sana'. Tuan-tuan, tak sampai seminit. Cubalah tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan, kita sama-sama masuk syurga. Itu je tuan-tuan. Itu je. Dan kita sama-sama berusaha ke arah itu. Nanti jangan sampai besok, oh tak, Ustaz tak sebut pun. Tak sebut. Kita sebut. Kita sama-sama berusaha ke arah itu. Dalam kitab Ma'thurat, kitab kecil zikir yang ditulis oleh Hasan al-Banna, pun ada juga disebut 3 kali pagi, 3 kali petang kan. Ini ditambah, ikutlah keperluan tuan-tuan. Kalau mampu lebih dari itu adalah baik. Kalau paling tidak pun pagi ni sekali je. InsyaAllah kalau kita meninggal sebelum petang, masuk syurga bang. InsyaAllah. Petang kita baca sekali, malam sebelum tidur, pagi-pagi dah meninggal. Innalillah. InsyaAllah. Janji Nabi SAW kepada mereka yang membaca Sayyidul Istighfar. 4, 5. 5 tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan. Makanan tu pun hampir sejuk dah insyaAllah. Yang 5, takwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ni tuan-tuan, intipati kepada keimanan kita kepada Allah. Intipati. Hari Jumaat sentiasa diingatkan oleh Tuan Khatib kita. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Dalam bentuk perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk kita sentiasa bertakwa, tak dapat tidak. Apa benda takwa? Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tempatnya adalah di dalam syurga. Allahu Akbar. Apa benda takwa? Takwa ini seperti mana yang mudah kita nak faham apa yang disebut oleh Sayyidina Ali. Takwa yang pertama kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil iaitu takut melakukan larangan Allah. Tengok saja maksiat Allah, takut rasa. Macam kita masih kecil-kecil lah tengok hantu kan. Tengok hantu lari, macam tu lah. Tengok maksiat, rasa takut nak melakukan perkara tersebut. Jangan tengok maksiat. Jangan gini bang. Kita cuba ke arah nak dapat sebab takwa ni. Mudah-mudahan kita tengok, paling tidak pun kita kelih lah. Kita kelih. Jangan tengok, macam best je. Pertama. Yang kedua disebut ialah wal amalu bitanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bukan mudah bang, bukan mudah. Yang ni kita kena niat dan berusaha. Kita ada niat nak buat baik, nak beramal, niat saja tak cukup, tapi kena ada usaha ke arah itu. Tuan-tuan ada usaha ni, alhamdulillah saya pun ada usaha ke arah ini. Datang masjid, datang surau, dengan kuliah dan sebagainya. Walaupun kita masih lagi berusaha ke arah itu, tak jadi masalah. Ada satu hadis Rasulullah yang agak panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tuan-tuan mengaji kitab Riyadhus Shalihin, mukadimah dalam hadis tersebut menceritakan seorang lelaki ni punya nakal. Dia telah membunuh 99 jiwa bang.
Dia pernah bunuh orang 99 orang. Nakal tak nakal ya. Punyalah gangster 99. Lalu dia rasa nak bertaubat kepada Allah. Saat dia berjalan, jumpa dengan seseorang ini atau individu ini, minta nasihat. Individu ni pula dia advice dia, nasihat itu advice yang tak baik, advice yang orang panggil tak bijaksana. Dia kata kalau kau dah buat kesalahan macam ni, dia kata kamu tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Advice yang tak baik. Jadi kita kalau nak advice tuan-tuan, nak beri nasihat pada orang ni, orang yang buat jahat ke dan sebenarnya, nasihat kalau boleh bijaksana bila sinilah. Jangan apabila ditanya tentang maksiat dan sebagainya, adakah jalan keluar dan sebagainya, jangan kita kata muka kau ni muka neraka ni. Jangan kata gitu bang. Jangan advice orang muka neraka masuk neraka ni. Bagilah kalimah-kalimah yang baik. Kalimatin thayyibatin. Lalu dia rasa sedih dengan jawapan yang disebut oleh seorang ini. Lalu dia ambil keputusan apa tuan-tuan? Dia genapkan 100. Dia genapkan 100. Puas hati. Dia jalan lagi, jumpa dengan seseorang, maka seorang ini menjawab dengan penuh bijaksana dan bijak sini. Dia kata segunung mana, setinggi mana dosa yang kamu lakukan, maka insya-Allah diampunkan apa yang pernah kamu lakukan. Wah, dia dengar tu rasa macam lega lah. Sebesar mana, setinggi mana dosa yang kamu lakukan, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat kamu bertobat kepada Allah. Wah, dia pun dengar tuan-tuan. Dia pun meninggalkan lelaki tersebut. Saat dia meninggalkan lelaki tersebut tuan-tuan, Allah Taala cabut nyawa dia. Tak buat apa lagi pun. Apabila diukur-ukur, apabila diukur kebaikan dan kejahatan itu, maka kebaikan lebih banyak daripada kejahatan. Maknanya dia nak berusaha ke arah untuk melakukan kebaikan dalam hidup dia, tapi tak kecapaian. Dia ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi itulah kita sebut tadi wal amal bil tanzil. Baik. Yang ketiganya wal istidad li yaumir rahil. Iaitu kita kena buat persediaan nun di sana. Sehingga persediaan dunia ni kita dah cukup buat. Kita dah rancang, dah ada insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi apakah perancangan kita di nun jauh di sana, dia kekal abadi itu? Jadi fikir-fikirkanlah untuk kita buat persediaan kita, anak kita, isteri kita, persediaan di akhirat kelak. Dan yang keempatnya ialah redha bil qalil. Kita kena redha dengan apa yang ada lah. Apa yang ada. Benda yang kecil yang kita ada ni, kita kena redha. Gaji kecil redha, muka tak handsome redha, muka tak cantik redha, harta tak banyak redha, kerja tak bagus redha. Rupanya dengan keredaan apa yang ada ni, yang kecil ni tuan-tuan, itu namanya sifat takwa. Mudah-mudahan kita berusaha ke arah itu. Yang keenam, dia ada 7, 6, jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan ini Nabi sebut dalam sebuah hadis, jujurlah engkau kerana dengan kejujuran tadi akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan tadi masuk syurga. Sebaliknya, kalau kamu berdusta, dengan dusta tadi akan membawa kecelakaan, dan kecelakaan tadi akan masuk dalam neraka. Nah, qulul haq walau kana murra, berkata benar walaupun pahit. Dalam hidup kita bambang, dalam hidup kita ni pastikan bercakap benar, percakapan dan perkataan, percakapan dan juga perbuatan sentiasa benar walaupun pahit. Walaupun pahit. Kalau salah, kata salah, I'm very sorry. Terlanggar sikit je, siapa yang salah? Yang salah, okey. Dia kata engkau berhenti buat apa? Engkau marah kat orang lain pula. Jadi dalam saat ini tuan-tuan, kita kena mengaku. Kalau ianya bersalah, kita mengaku je. Dan yang ke-8-nya, yang ke-7-nya ialah jangan marah. Jangan marah. Menahan marah. Kata Nabi SAW, siapa yang boleh tahan marah, sedangkan dia boleh marah. Siapa yang menahan marah, sedangkan dia boleh marah, maka Allah Ta'ala akan mengundang dia bersama dengan para anbiya dan para rasul. Kita ni bang, semua ada sifat marah kan? Semua ada sifat marah. Sifat marah itu kena sabar, insya-Allah. Sarapan dah sini, jangan marah-marah. Nanti kena jual. Insya-Allah. Kita kena cuba menahan marah kita ini. Tak apalah orang kata bacol sekalipun, orang kata tak lelaki pun tak apalah. Yang penting boleh menahan marah. Bang,
kes kemarahan ini seperti mana tuan-tuan tahu. Dia lepas marah ni, dia akan jadi satu suasana yang tidak kondusif. Betul? Suami isteri kalau marah-marah, kes perceraian tuan-tuan. Jadi antara punca ni lah, daripada kecil-kecil ni, akhirnya dia marah dan akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah. Dalam statistik perangkaan Jabatan Kehakiman, ada satu kes ni antara suami isteri, pasal estro punya pasal bang. Laki-laki nak tengok estro, bini nak tengok drama. Bini nak tengok drama, laki-laki nak tengok bola. Laki-laki tengok bola, bini nak tengok estro, nak tengok drama pukul 10. Estro ada satu, TV ada satu. Akhirnya laki-laki ni dah tak tahan marah dia. Kalau dia tahan, selamat keluarga dia. Akhirnya dia lepaskan talak satu. I talak you. Pula dah. Sebab apa bang? Marah punya pasal. Tahanlah sikit. Tapi dah tak tahan. Sebelum marah ni bang, satu bahasa orang lelaki yang tak tahan orang perempuan dengar ni, beras I yang beli. Oh yang ni bang. Dia mula ni perangai ni. You tahu tak beras I yang dia beli? Yang perempuan dah tahu beras I beli, jangan lawan. Perempuan pun satu hal juga. Jangan lawan. Laki ni kalau marah ni, kau jangan tahan, kau jangan lawan. Isteri pun menjawab, beras tu I yang masak. Dia kata, sudah. Apabila berlaku begitu bang, akhirnya suami pun ambil jalan tengah, jalan putus, I ceraikan you. Mudah je kereta. Adakah itu caranya? Jadi tuan-tuan, menahan marah. Itu yang Nabi ajar. Saat kita marah, kita kena berwudu. InsyaAllah akan akan mengurangkan kemarahan kita. Kalau tengah ambil wudu juga marah, semayanglah 2 rakaat. Mudah-mudahan akan mengurangkan ataupun menghilangkan kemarahan tersebut. Dari segi psikologi, seperti mana yang tuan-tuan maklum, kalau tengah marah, kena tukar posisi terus. Betul Tengah marah ni, tukar posisi. Itu kita sebut tadi, tukar posisi. Mungkin kita boleh keluar, mungkin kita boleh berundur lah daripada perbincangan itu. Kalau kita masih tegak lagi di situ, dia akan menjadi punca kemarahan dan akhirnya akan berlaku perbalahan. Tukar posisi. Duduk. Itu yang dalam dewan tu betul Orang kadang dia nak marah tu dia berdiri kan. Betul Dia tengah duduk. Tiba dia nak marah, tengok dia berdiri. Lalu speaker berkata, duduk. Duduk betul silakan duduk. Dengan duduk tadi, rupanya bang, boleh mengurangkan kemarahan itu. Kalau tak boleh duduk, nanti speaker suruh keluar pula. Nanti pengerusi kata, kalau you tak marah-marah, you keluar daripada Dewan Mesyuarat ini. InsyaAllah dengan menahan marah tadi, boleh menghindarkan diri kita daripada api neraka Allah SWT. Jadi begitulah tuan-tuan, perbincangan kita pada pagi ini mengenai dengan surah Tahrim ayat yang ke-6 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dalam usaha kita untuk nak beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya akhiri tuan-tuan dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.